kenapa pemimpin PAS terkinja-kinja lagi? Bukankah sebelum ni kluster mahkamah lah kan, penyamun lah, apalah kan, lepas tu kau orang marah dia ambil sebagai timbalan Perdana Menteri, lepas tu kau nak selamatkan penyamun lah, apalah kan, lepas tu kau orang marah selamatkan kan, penyamun lah, apalah kan, lepas tu kau orang marah dia ambil sebagai timbalan Perdana Menteri, lepas tu kau nak selamatkan hayat politik dia pula. Betul tak? Jadi persoalannya sekarang ni apa yang aku nampak, dia takut. Sekarang ni dia telah dijerut lehernya kerana menghina Sultan Selangor dan berhadapan ke Majlis Syura PAS. Mahfuz Mohamad juga terlihat sebelum ini sangat ketagih mahukan UMNO bersama PAS dan bersatu kembali. Sebab dia terdesak nak jadi kerajaan balik. Korang kena ingat, PAS masih terhutang budi pada Mahathir dan kroninya. Untuk apa? Faham-faham sendirilah kan. Berkemungkinan lag ke? Masih lag lagi? Tak, okey. Apa pun UMNO ni dah matang. Dia dah belajar dah daripada 33 bulan betapa seksanya dia bersama dengan satu gagasan yang mementingkan diri, tikam menikam dan sebagainya. Jadi UMNO tahu hanya Zahid Datuk Mahasan saja buat masa ni benteng penghalang untuk kemarahan jahat puak-puak seperti Atuk Saka tu sendiri. Kan? Jadi mereka ni dah membayangi pintu-pintu penjara dan sebagainya sampai mereka ni terdesak sampai nak jilat UMNO kembalilah. Dan Tuan Ibrahim Tuaman seperti yang dikeluarkan kenyataan baru ini, dikatakan bersedia untuk bekerjasama dengan UMNO kembali. Jadi cerita dia macam ni. PN percaya yang UMNO akan diharamkan oleh mahkamah pada bulan Ogos. Maka tumbanglah kerajaan perpaduan mengikut teori Perikatan Nasional. Tapi apa yang terjadi? Keputusan mahkamah sebaliknya. Maka sekarang mereka telah mujuk rayu Zahid demi menjayakan misi tebuk atak tersebut pada hujung bulan Ogos tu. Tiba-tiba kita dapat tahu beberapa hari yang lepas, kes Zahid Hamidi telah dilepas tanpa dibebaskan. Thank you Ida. Okey, saya tunjuk kenyataannya. Apa keratan akhbarnya. Okey, ini keratan akhbarnya. Mahkamah tolak permohonan semak pengecualian pembatalan UMNO. Nampak tak? Nampak tak hasil kerja mereka? Lepas itu tak jadi motif itu. Sanusi kata hanya PAS boleh selamatkan hayat politik Zahid. Kata Sanusi. Dah benci sangat. Zahid macam ni, Zahid macam tu, Zahid tak patut dilantik dan sebagainya. Tiba-tiba dia nak bersama dengan Zahid pula. Kan? Nak selamatkan hayat politik Zahid. Jadi percayalah apa yang saya kata. Maknanya di sini, kalau mereka menjadi kerajaan, mereka akan lepaskan Zahid. Adakah begitu? Jadi dia duk kata kita ni reformati lah, repo apa. Rupa-rupanya dia pun agaknya menjanjikan supaya kalaulah khianati Pakatan Harapan keluar daripada kerajaan perpaduan, adakah korang nak selamatkan dia? Sebab ayat tu secara jelas mengatakan hanya PAS boleh selamatkan hayat politik Zahid. Maknanya kau tengah pujuk Zahid untuk apa? Nampak tak? Puak-puak terdesak ni. Jadi hari ni dia duk bising berkenaan dengan kes Zahid ni. Kenapa lepas bebas, kenapa lepas tanpa bebas dan sebagainya. Kalau korang ingat balik masa kes Muhyiddin Yassin bebas, takbir, mahkamah adil dan sebagainya. Bila Zahid bebas, tiba-tiba mahkamah tak adil. PMS campuri urusan mahkamah. Aku ni tak ingat berapa lama dah aku hidup balon Zahid dan UMNO tu sendiri. Tapi nak puji Zahid pun segan hari ni. Tapi kita kena terima realiti, kita kena terima hakikat yang dah berlaku, dah pun berlaku. Jadi yang pastinya Datuk Seri Anwar Ibrahim tak campur. Dia dah janji dia tak akan campur urusan mahkamah.
Jadi institusi hakiman bukan bawah kawalan Perdana Menteri. Jadi kita sendiri sebagai penyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita kena yakinlah. Sebab tanpa kita ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim takkan berjaya majukan negara kita. Jadi kita jangan tergoda dengan puak-puak yang ada berniat jahat dan sengaja memburukkan kerajaan perpaduan dan sengaja memburukkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita kena tetap pendirian. Ya, kita kena utuh. Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan dan beberapa parti gagasan lain yang 19 di atasnya, kita jangan terpedaya puak-puak yang menghasut ni. Saya dah baca 11 alasan pendakwa raya minta DNAA untuk kes Zahid. Tapi sekarang ni korang kena tahu masih berjalan dan ada RCI. Cuma bila pendakwa raya sebut pasal siasatan masih berjalan, ini sedikit bagi saya memberikan satu keyakinan lah. Semasa mendakwa, jika siasatan berjalan itu normal, tapi ia proses yang biasa lah. Yang penting cukup atau tidak bukti untuk mendakwa itu. Bila kau dah pergi kepada mendakwa, maknanya kau dah ada bukti, tapi bukti itu mungkin tidak cukup kukuh untuk memperkuatkan lagi pendakwaan tersebut. Kalau kita nampak hari ni, kita tak mahu terjadinya seperti kes yang hari ni kita nampak Bung Mokhtar dilepas bebas. Mungkin sebab pendakwaan itu, bukti itu tidak cukup kukuh. Bukti itu ada tapi alasan peguam bela itu cukup kukuh untuk mengenepikan dakwaan itu sendiri. Seperti yang kes-kes yang sebelum ini yang banyak dah, dia kalau sesuatu pendakwaan dibuat dengan tergopoh-gopoh, walaupun ada bukti untuk dia prima facie, tapi pihak pengawal bela dia tak akan duduk saja dan lihat perkara itu berlaku. Dia akan buat apa saja untuk membuatkan kes itu tidak dikenakan hukuman kepada anak guam dia. Itu tugas peguam bela kan. Jadi peguam bela dia telah membuat suatu kerja yang baik lah kalau dia sampai dilepas dan dibebaskan. Jadi yang bermakna siasatan sebelum ini buktinya tidak kukuh, sebab itu dakwaan dihentikan pada masa kini yang kes Zahid ni, kerana hujah nak buat siasatan sebelum ini buktinya lebih kuat berbanding dengan bukti atas keputusan terdahulu. Faham kan? Kalau korang tak faham, korang Google sendirilah, cari sendirilah maklumat tu. Korang semua mendedahkan kelemahan dan kepincangan sendiri. Kau revert keputusan lama atas alahan siasatan yang bermakna siasatan terdahulu bermasalah. Ini adalah kelemahan siapa? Peguam negara yang terdahulu. Sebab ada yang cakap pendakwaan ini dibuat tergesa-gesa. Nak dakwa sangat sampai tergesa-gesa. Jadi DNAA bermaksud tidak dibebaskan sepenuhnya dan dari pertuduhan, yang bermakna walaupun pendakwa raya menerima representasi dan peguam dari peguam Zahid, mereka tak beri kebebasan sepenuhnya. Mereka mohon kepada DNAA. Maknanya walaupun ada 11 alasan pendakwa raya untuk menghentikan pendakwaan, tapi tak ada dalam alasan itu untuk mewajarkan pembebasan penuh kepada Zahid. Ada prima facie dan siasatan sekarang ni masih berjalan. Kita kena ikat satu perkara, siasatan masih lagi berjalan. Kat garisan ini sebenarnya a bit fishy bagi aku, tapi dengan sedikit kecuaian dan tata kerja daripada pendakwa mungkin akan menyebabkan kita ni akan terpaksa bebas lepas Zahid Hamidi ni itu sendiri. Jadi jika betul siasatan sekarang yang sebelum ini masih belum cukup, dan untuk memastikan beliau ni dijatuhkan hukuman bersalah, siasatan terperinci diperlukan, RCI terperinci diperlukan, dan itu yang dikatakan oleh peguam pendakwa raya, dan so be it. Jadi nak tuduh mahkamah tak bebas, kita tak boleh buat macam tu. Nak tuduh peguam, kita tak boleh buat macam tu. Nak tuduh kerajaan, kita lagilah tak boleh, sebab kerajaan dah menyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak campur tangan. Kalau ada campur tangan, buktikanlah. Jangan cakap saja fitnah tu sedap kan, fitnah tu free, fitnah tak payah bayar. Tapi kalau kena saman, kena bayar lah. Jadi sekarang ni apa yang kita nampak, UMNO yang relax kan. Tak menang pun boleh jadi kerajaan, kalah boleh jadi kerajaan. Tapi Perikatan Nasional yang tolak. Dia tak nak jadi kerajaan. Kenapa dia tak jadi kerajaan? Sebab dia yang tolak. Kan. Pasal Syed Saddiq.
tak ada masalah pun dia nak kritik keputusan Kes Zahid. Itu dia berhak menyatakan pendapat dia. Tapi kau di dalam kerajaan perpaduan tidak menambah, dan kehilangan kau ataupun kau keluar daripada kerajaan perpaduan tidak mengurang. Jadi saya cabarlah, kita harus cabar Syed Saddiq supaya tarik sokongan kepada kerajaan perpaduan, pergi duduk diam-diam dengan Perikatan Nasional. Thank you Awi, sebab itulah tempat dia. Itulah tempat Syed Saddiq yang sebenarnya. Kita tak perlukan gunting dalam lipatan seperti dia. Kita tak perlukan seorang kawan. Even kita dah stop menembak UMNO. Kita dah stop menembak JPS ke JRS ke. Kita kalau kita nak kritik berkenaan dengan UMNO ke apa, kita boleh je kan. Tapi kita mementingkan setia kawan. Jika kau di dalam perpaduan, amalkan sikap perpaduan. Kalau kau tak ada sikap perpaduan, get lost from perpaduan. Itu sahaja. Kami tak perlukan seorang yang sentiasa tikam belakang macam ni. Tikam depan-depan pula tu sengaja nak membuat spekulasi, membuat sentimen kan, mengada-adakan cerita. Malah dia tuduh peguam yang baru clock in kemarin. Peguam tu tak start kerja lagi, 5 hari bulan, 4 hari bulan dia buat kenyataan, 4 ke 5 hari bulan something like that. Dia dah tuduh dah peguam yang baru ni, peguam negara yang baru. Korang bayangkanlah. Jadi nak cakap tu pandang-pandanglah dulu kenyataan yang sebenarnya. Peguam tu tak start kerja lagi, kau dah tuduh dia macam-macam. Jadi please lah, jangan manipulate fakta. Cakap dengan menggunakan hujah yang ada, dan bukan dengan menokok tambah tuduhan nak bagi nampak macam teruk sangat kerajaan hari ni. Macam tu. Taktik ni zaman dulu-dulu boleh lah kan kau orang pakai, sebab media ada satu hala saja. Sekarang ni media masa, ada media masa, ada media elektronik, ada media sosial juga. Jadi dulu kau nak main dalam surat khabar je, nak tuduh-tuduh, nak main sentimen, boleh lah Syed Saddiq. Aku senang cerita Syed Saddiq ni kan. Senang cerita. Dulu jangan jadi gunting dalam lipatan. Dan penyokong-penyokong Perikatan Nasional yang sebarkan video PH Kutuk Zahid tu, aku ucapkan terima kasih, kerana inilah buktinya PH bersungguh nak menang dan tak ada perjanjian pun bergabung selepas PRU 15. Itu yang utama. Melainkan atas saranan yang di-Pertuan Agong, dan itu pun sebab PN tak setuju. Jika setuju, tak adalah PHBN, dia akan jadi PHBN-PN. Betul tak? Kalau PN setuju hari tu, kita jadi PHBN-PN. Tapi kau yang tak setuju, bukan kami yang tak setuju kau masuk. Jadi terima kasih kerana memadamkan tuduhan korang ke atas kami, yang kononnya kami ni dah tahu dah lepas PRU 15 akan bergabung. Tidak. Jadi yang bermati-matian fitnah yang korang buat tu, tidaklah terdayanya kita nak layan semuanya, sebab korang ibarat buih-buih di lautan. Satu masa akan hilang juga. Yang penting kes mahkamah yang kluster-kluster mahkamah di dalam Perikatan Nasional tu, teruskan berjuang untuk korang ni tidak ke penjara lah. Dan KJ dia buat komen berkenaan reformasi, katanya reformati. Komen memang sedap mulut. Bagi untuk bekas menteri yang di mana kerajaan sekarang ni kena cuci tahi-tahi dia, terutama hutang dan vaksin yang berjuta, yang telah tamat tempoh, yang ditinggalkan oleh legasi beliau kepada kita sekarang ni, kepada kerajaan perpaduan. Korang dah jadi pembangkang, kau dah tak jadi MP lagi semua. Kau tak perlu menjawab dekat parlimen, betul tak? Senang duduk aja dekat podcast tu, duk komen berkenaan itu ini kan. Senang lah. Jadi orang pun tak tembak kau. Jadi pada aku, sesiapa pun berhak melontar pandangan, termasuk KJ tu sendiri. Namun majoriti rakyat mempunyai sisi pandang berbeza. Demi apa? Demi kerajaan madani yang stabil. Matlamat kita sekarang ni adalah kestabilan. Itu saja. Sebab tanpa kestabilan, hutang yang 1.5 trilion tu boleh jadi 2 trilion lah pula. Kalau kau rasa beras tempatan kita mampu kekalkan RM26, tanpa kestabilan kau rasa berapa? Jadi sebagai seorang yang pernah memegang jawatan kabinet, KJ ni sewajarnya lebih faham tentang pentingnya elemen kestabilan dalam sebuah kerajaan. Malah hari tu debat Syahir dengan Rafizi pun mengatakan kestabilan.
national stability. Selagi kestabilan gagal diwujudkan secara progresif, secara berterusan, maka berlarutanlah status quo. Suasana political instability. Thank you Ahmad Sofian. Yang diwarisi oleh kerajaan 3 PM sepenggal. Siapa? Atuk Saka, Midin Cirit dengan Ismail Sabri. Ismail Sabri aku tak ada, Pak Long. Tak ada gelaran bagi dia. Dan Pak Long tu kan. Yang gagal. Kerajaan gagal. Sebab kau kena hashtag kerajaan gagal dulu. Kau nak sama, kau nak buat yang benda yang sama dekat kita sekarang ni, kat kerajaan perpaduan. Terima kasih je lah. Kan dulu masa korang jadi kerajaan, tak boleh salahkan kerajaan. Inflasi seluruh dunia, kemelesetan ekonomi seluruh dunia. Sekarang ni dunia berperang. Ukraine berperang dengan kan. Jadi sekarang ni dengan peninggalan hutang piutang bertumpuk-tumpuk ratus bertrilion dan kini menjadi beban tanggungjawab kerajaan gabungan Anwar Zahid. Kau punya Midin Cirit tu tinggalkan legasi apa? Legasi hutang Felda. Hutang Felda kau umum saja tapi kau tak sign, last Anwar Ibrahim kena tanggung. Nampak tak? Lepas tu kau tinggalkan menantu kau boleh lari, kau tinggalkan kita dengan sistem yang lapuk. NIISE ni ke mana? Sistem biometrik untuk imigresen ni ke mana? 1.16 bilion ke mana? Jadi korang tinggalkan kerajaan perpaduan dengan hutang demi hutang untuk melunaskannya. Jadi anehnya, kenapa KJ diam isu baki pendakwaan AMLA dan 3R yang terpalit kepada sosok pemimpin oposisi? Yang semakin nyaring melontarkan pendapat politik secara tajam sedangkan ia memiliki weight berat untuk dikupas. Bahkan tindakan mereka ni menyalahi norma perundangan dan sistem demokrasi negara. Apapun for now, to Mr. KJ, syukurlah anda bukan Datuk Seri Anwar ini bukan Perdana Menteri seperti Mahathir yang berdendam, yang akan buru orang-orang yang pernah tidak sebulu dengan dia. Datuk Seri Anwar Ibrahim ni orang pernah penjarakan dia pun dia maafkan. Kau bayanglah. Jadi itulah lagi satu berkenaan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Abah Cirit ni kan. Mulut dia yang bercakap, orang lain dia dipersalahkan. Korang bayangkanlah. Memang disebut dan tidak ditarik balik selepas ceramah tu, betul tak? Dia sendiri yang fatwakan bahawa haram mengundi Suhaizan, betul tak? Sebut dah beberapa hari, media dah bebas melaporkan sana sini dan sebagainya. Tak ada pun Abah Cirit tu nak bagi penjelasan on the spot. Tiba-tiba jawab semalam, apa dia jawab? Kononnya salah faham. Orang potong sekerat dia punya ucapan. Kononnya dia kata dia tak maksudkan begitu. Kenapa potong sekerap saja? Kan? Mula-mula dia dakwa terpaling menderita rakyat hari ni. Susah bagai. Nak kena sedih ke macam mana? Tak ingat yang masa kau jadi Perdana Menteri ramai mana mati? Kau jawab, masa saya jadi Perdana Menteri 36,000 je. 36,000 je meninggal mati, dia kata. Dia pandang 36,000 tu sikit. Dia tak sedih pun atas penderitaan dan kematian rakyat. Jadi itulah. Lepas dia dah cakap, dah terlepas cakap, dah jadi satu isu, dah jadi satu polis pun nak buka kertas siasatan, tiba-tiba dia menggelabah. Lepas tu lepas tu tiba-tiba dia kata orang manipulasi kenyataan dia. Bila hati tak tenang, dia akan terlepas cakap lah. Dia kata haram undi Suhaizan. Kau dah kenapa? Dia bukan part dalam pentadbiran pun. Sebab mula-mula dia ratib kerajaan perpaduan tak buat apa-apa. Tiba-tiba dia haramkan undi orang tu yang baru saja nak bertanding. So, tak bolehlah nak salahkan dia dan haramkan undi dia. Dia tidak berada di dalam kerajaan meskipun korang tak bersetuju dengan apa kerajaan buat hari ni. Jadi itu sendiri pun dah salah. Lepas tu ketawa-ketawa dan cakap esok adalah ni fatwa. Kenapa tak kata ini bergurau je, kan? Saya bergurau saja. Apa yang saya kata tu berkenaan dengan haram undi dia, kan bagus.
Sebab memang berharap bila dikatakan haram mengundi orang tu, so orang faham haram lah. Sebab orang Perikatan Nasional ni dia senang diperbodohkan. Lepas tu kau kata lagi tak boleh. Bila kau cakap tak boleh tu je dah mengesahkan memanglah kau berniat nak kata haram mengundi dia. Mengaku je lah. Kita orang ni kan dah biasa dicop haram, dia biasa dicop sesat lah, masuk syurga pula. Liberal lah kan, macam-macam. Bertambah satu pun tak ada mengubah apa-apa. Sebab bukan yang kau yang pegang kunci syurga, bukan kau pegang pahala. Bukan malaikat tu nak ikut kata bekas Perdana Menteri yang cirit kan. Jadi itulah, janganlah main-main api agama, api perkauman kan. Dah tak ada modal, dah terdesak sangat, takut penjara, duk melambai-lambai nak check in tak lama lagi. Jadi beginilah kan dia punya gaya. Jadi malang bagi bangsa dan masyarakat negara ini. Mereka memilih pemimpin berdasarkan sentimen dan jenama tertentu. Thank you so much ni. Jadi pemimpin tidak lagi dipilih mengikut kemampuan berkhidmat, pengalaman berbakti, kepakaran mengurus, ketokohannya, mengangkat keperluan masyarakat, yang mengangkat agenda ekonomi, serta pengetahuan yang pemimpin tu ada. Bekas pemain bola sepak yang tak ada manifesto pun boleh dianggap pemimpin, diangkat sebagai pemimpin. Orang yang kita tengok yang tak tahu berhujah pun boleh diangkat pemimpin. Duduk tu baca saja teks depan orang ramai pun boleh menang sekarang ini. Jadi inilah, kini pemimpin diundi mengikut sangkaan dan persepsi. Contoh seakan aku kena undi parti ni sebab dia pejuang Islam, yang lain tak Islam. Walhal pemimpin atau parti yang berkenaan kelakuan mereka lebih teruk lagi daripada yang tak letak label Islam di atas nama parti dia. Hakikatnya parti begini sekadar dijadikan Islam dan Melayu sebagai alat semata-mata untuk menipu bagi meraih sokongan. Maka parti yang disangka Islam, perjuangkan Islam, letaklah calon penyapu sekalipun, batang paip sekalipun, korang mesti nak undi. Badut sarkas ke, kayu ke, tunggul pun, mesti menang juga. Kan? Mengapa masyarakat dengan pemikiran kita ni jadi macam itu? Seakan kita ni dipukau. Seakan kita ni dijampi dengan ayat-ayat yang entah apa-apa. Tak ada lain sebab emosi pengundi dan masyarakat sudah diasuh, sudah dihasut dengan propaganda sejak sekian lama untuk mempercayai benda merepek. Hasutan, fitnah, pembohongan. Inilah akhir zaman orang kata kan. Yang palsu, yang pembohongan dianggap benar. Jadi ditutup mata hati melihat kebenaran yang sebenarnya. Jadi inilah sebaliknya kepalsuan yang jadi pujaan. Ini belum dajal keluar lagi kan. So duk ratik barang mahal. Kalau naik atas ni, katakan aku buat naik seorang lah, salah seorang yang kata barang mahal ni, kita tanya betul-betul dan kita compare masa 33 bulan harga barang tu. Thank you Azura Hanif. Mesti dia tak boleh buktikan. Betul tak? Okay. Nak cerita kita cerita pasal barang mahal, saya tak ada masalah. Okay, kejap kan. Assalamualaikum.